A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulakan dengan bacaan surah Taha. Muka surat 317. Juzuk yang ke-16. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca sekali kah? Saya baca ikut-ikut. Ikutlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum. Wa laqad awhayna وَضَرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا
وما وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati, yang bahagia pengurusi masjid, ahli jawatankuasa masjid, anak-anak qaryah, seterusnya para alim ulama, asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
Di pagi yang cuacanya elok, alhamdulillah hari ni. Semalam cuaca dia hujan. Petang kemarin hujan, lebat dengan angin kuat. Dan alhamdulillah pagi ini Allah Taala kurniakan pada kita cuaca yang agak baik, alhamdulillah. Pun begitu kita tak tahu macam mana keadaan akan datang. Ikut ramalan cuaca kan, akan berlaku hujan, cuaca yang kurang sesuai untuk kita adakan aktiviti luar. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, pagi ini jom kita celik mata. Tajuk kita hari ni tercelik mata. Kita celik mata sikit. Bangkit tidur tadi celik mata. Semalam tidur pejam mata. Ada orang tidur pejam celik mata. Kalau ada penyakit celik mata, tidur celik mata. Kalau ada penyakit ni tu, tak tahu ada. Tak tahu, mungkin ada. Ciptaan Allah. Kan? Benda yang di luar kebiasaan kita ni ada. Kan? Luar tabi'i. Ada. Kan? Benda-benda luar tabi'i ni ada. Bila-bila masa ada. Kan? Tidur celik mata kan. Anak saya kecil-kecil dulu. Tidur dia dalam buai, landui. Tidur sampai menerak. Tidur sampai menerak. Masa tu ada kes bajak kanak-kanak yang tidur yang mati lemah dalam buai. Kan? Tidur merak. Nak satu tempat tu, nak pergi tempat-tempat yang awal sikit, tidak ada buai. Orang tak kenal, tak biasa, dia memang kejut, dia marah. Anak tidur ni tu, dia lemah mati. Ada dia kata, dia ni memang dia kecil-kecil tu, kan? Kita kalih orang tu yang tidur merak juga. Jadi itu luar kebiasaan. Luar tabi'i kan, kebiasaan. Ada kadang luar tabi'i jadi biasa kan. Ada kadang yang luar tabi'i ni jadi kita nampak jadi luar biasa. Jadi bila kita yang dah biasanya dia biasa. Jadi pagi ni insya-Allah kita celik mata. Tajuk je celik mata. Kena celik mata tengok. Celik mata tengok pagi ni sepatutnya Ustaz Din. Kan? Ustaz Syahruddin Ibrahim kan. Tapi hari ni celik mata tengok ustaz lain depan ni. Masa pelik sikit nah. Okey. Ana ganti Ustaz Syahruddin. Dia ada urusan lain. Insya-Allah pagi ini kita akan perhatikan, kita akan celikkan mata kita, celikkan minda kita. Kita tengok, kita perhatikan. Perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhatikan hadis-hadis dan kita ambil iktibar sikit. Nak kata mengajak tu kita tak mampu nak mengajak. Kita hanya berkongsi ilmu yang ada sedikit, berkongsi cerita untuk kita jadikan iktibar begini. InsyaAllah. Untuk yang pertama ni, mari kita celik mata kita. Kita celik mata kita, buka mata kita, kita baca Al-Quran dah tadi ni. Kita baca Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan kita dikira sebagai amal ibadat. Satu huruf diganjarkan dengan 10 pahala. Alhamdulillah kita dapat satu buka tadi. Kita tak kira apa huruf. Allah Ta'ala akan ganjarkan pahala insyaAllah. Jadi untuk pembukaannya pagi ini kita celik mata, kita tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 179. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka kebanyakannya dari kaum jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka mempunyai mata,
tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian itu, mereka itu sebagai seolah-olah binatang, kal an'am, seumpama binatang ternakan. Balhum abal, bahkan mereka itu lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat ini juga menyebut tentang mata. Mata untuk kita celik. Kita nak tengok. Kalau mata tak celik, jadilah kita sesat bila binatang. Dalam ayat ini menerangkan bahasanya sifat-sifat manusia dan jin. Sifat manusia dan jin ada persamaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang hidup, yang melata. Manusia ada hati. Haiwan juga ada hati. Di mana dengan hati itu dia ada perasaan. Manusia ada perasaan. Haiwan pun ada perasaan. Perasaan takut. Kucing naik atas meja nak ambil lauk, kita sedia rotan untuk tu siap. Dia nampak rotan dia lari siap. Kan? Sebab apa? Dia ada perasaan takut. Perasaan takut tu ada. Macam kita. Kemudian haiwan juga ada mata macam manusia. Boleh lihat. Haiwan boleh tengok kita. Kan? Lembu tengok tuan dia kenal dah kuat dia. Dia main nyonyo pakai kain pelekat, selok gulung-gulung sampai kat betih, sampai kat paha. Kan? Jalan buka tuan aku dia tahu. Dia tak lari dah. Anjing pun semacam tu juga, tengok tuan dia kenal dah. Kalau bukan tuan dia main, kita lari tak cukup tanah. Bukan tuan dia dah. Dia salah. Kan? Dia tegur awal lagi, tegur cara lain. Kalau tuan dia tegur cara lain. Kan? Kalau bukan tuan dia tegur cara lain. Dia halau. Itu guna mata. Kemudian ada otak. Otak ni fungsinya untuk kita nak mengenai. Nak kenal. Nak ada otak dia akan kenal. Dia guna otak dia. Macam juga haiwan. Buka belah pala ayam. Ada haiwan. Ada otak. Lalu ni orang tak makan pala ayam lah. Kan? Dulu zaman-zaman kita tu. Zaman-zaman masa kecil-kecil dulu. Kepala ayam kita ambil semua. Kan? Ambil semua ayam. Sekali pala ayam kita makan. Kita belah tu. Belah kat otak. Makan otak ayam. Kan? Makan otak ayam. Otak kambing. Otak kambing antara organ yang disukai oleh peminat daging ni. Kan cari kepala kambing, belah otak kambing. Yang rajin makan otak. Jadi semua ada otak. Jadi sama kita manusia dengan haiwan. Baik. Jadi apa yang bezanya? Yang bezanya Allah Taala kurniakan kepada kita ni ada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk yang Allah bagi pada kita. Tetapi tak mau guna petunjuk ini. Tak gunakan mata, telinga untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tak dengar telinga ni untuk nak dengar ayat Al-Quran dan nak memahamikan Al-Quran. Nak combine semua benda ni. Nak combinekan telinga, mata, hati, akal ni tak mau combinekan untuk kita nak melihat kebesaran Allah. Tak mau celikkan mata kita, tak mau bukakan mata hati kita untuk lihat kebesaran Allah ni. Oleh sebab itu Allah Taala kata ulaika kal an'am. Jadi mereka ini orang-orang yang tak manusia tadi ni dan juga jin tadi ni. Manusia dan jin tadi ni kal an'am. Sebab depa ni jadi perangai depa jadi macam haiwan. Sama dengan haiwan mula-mula. Yang pertama tu ulaika kal an'am. Mereka ni sama haiwan lah. Kemudian lebih teruk lagi Allah Ta'ala letakkan, levelkan kita ni balhum adal. Bahkan manusia ni akan jadi lebih sesat lagi. Lebih dahsyat lagi daripada
daripada haiwan. Sebab apa? Sebab manusia ni dah diberi hati, beri fikiran, akal fikiran, bagi perasaan, bagi mata dan sebagainya, dan lebih kelebihan diberi wahyu. Bagi perkara yang kita boleh fikir. Hati-hati yang telah digunakan dengan satu perasaan naluri yang lebih daripada haiwan, akal fikiran yang boleh digunakan lebih daripada haiwan sebenarnya, tapi kita gunakan dengan taraf haiwan, level haiwan. Jadi kitanya oleh sebab itu kita ni manusia ni di kalangan manusia dan jin ni jadi lebih hebat, lebih sesat daripada haiwan. Balhum adallu. Sebab apa? Ulaika humul ghafilun. Sebab apa? Sebab depa ni lupa. Lalai. Lalai daripada nak guna, lalai lupa diri depa ni, maksudnya depa ni manusia. Mungkin itu kot kan. Kita lupa nak guna, kita tak tahu nak guna sebenarnya ni. Nak guna sebenarnya akal fikiran kita tak tahu nak guna sebenarnya. Nak tak kat mana? Tak kat mana akal fikiran kita ni. Nak tak mana? Sebabnya level sebenarnya kita nak guna kita tak tahu. Ini satu sifat lupa yang ada manusia. Ghafilun, lalai. Lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada kita nak menggunakan nikmat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Sahabat muslimin muslimat, jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada ayat tersebut, daripada ayat Al-Quran ni, kita dapat lihat bahasanya kita hidup dalam dunia ni. Kita hidup dalam dunia ni, kita diciptakan dengan ada penglihatan. Bermula hidup kita ni dengan mata kita tidak terpejam. Mula kita lahir, Allah Taala lahir, kurnia jadikan kita ni keluar dari perut mak kita dalam mata, dan ada mata kita terpejam. Mata kita terpejam. Kan? Yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat dunia ni, boleh lihat satu benda ni, dia asal pada mata kita terpejam. Kita lihat satu perkara pun asal pada mata kita terpejam. Kan? Kita akan menyedar berlakunya sesuatu perkara. Kita sedar berlakunya sesuatu perkara pada kita pun asal daripada kita terpejam. Kita terlelap, kita terleka. Kan? Okey. Manusia dilahirkan, mata kita terpejam, keluar dari perut kita, mata kita tak nampak, pejam. Pejam mata kita. Tak ada manusia yang lahir mata celik tu. Wallahu alam. Saya kata tadi, kalau ada tu benda-benda yang di luar, luar kebiasaan. Luar kebiasaan. Jadi biasanya macam itulah. Manusia ni lahir, mata pejam. Kemudian buka mata. Bila buka mata, boleh kita lihat alam. Buka mata, boleh tengok alam. Macam juga kita nak lihat, kita tidur. Kita tidur. Tidur tu mata kita terpejam. Kemudian kita jaga, bagi tidur, bagi kita buka mata kita. Kan? Boleh buka mata, boleh tengok. Buka mata, tak nampak juga. Awak tak nampak. Kan? Buka tak nampak dekat mata kita. Masih kelam. Maksudnya apa? Lampu tak buka lagi. Lampu tak buka lagi. Kan? Buka mata pun lampu tak buka lagi. Masih kelam. Kan? Itu masih buka mata tapi masih kelam. Maksudnya tidak masuk belum ada cahaya. Kemudian kita tersedar. Kan? Tersedar daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita rasa tersentuh. Juga asal daripada kita kadang-kadang kita terpejam, terleka sesuatu ketika. Kan? Kita lalai suatu ketika. Kita rasa senang dengan keadaan yang kita ada. Kemudian kita terjaga dengan sebab perkara-perkara yang berlaku. Orang terhantuk baru tergadah. Kan? Betul tak terhantuk tergadah? Betul tak tu? Betul tak? Betul tak? Terhantuk baru tergadah. Itu maksudnya kita mula-mula asal kita ni kita mesti terleka. Diri kita ni, jiwa kita ni kadang-kadang terleka. Dan kita akan tersedar apabila kita ditimpa sesuatu perkara boleh menyebabkan kita rasa diri kita ni ada benda yang kena perbetulkan diri kita ni. Itu nak kita. Itu kebiasaan hidup kita. Kebiasaan kita ni seorang yang lalai. Manusia ni dekat lalai. Bila dia nak sedar tu kadang-kadang dia kena ada satu benda yang menyebabkan kita sedar. Menyebabkan kesalahan kita tahu itu salah rupanya. Itu ada setengah macam tu. Ada ketika macam tu manusia. Biasa itu kebiasaan manusia. Kita belajar
Selalunya kebiasaannya kita akan belajar daripada kesalahan. Kan? Kita buat satu benda salah, kita, aku salah rupanya. Kan? Sebab bila ada benda menyedarkan kita. Bila ada benda menyedarkan kita, baru kita akan rasa, kita akan tersedar. Oleh sebab itu, lepas itu kita akan jadi waspada dengan kesalahan tersebut. Kan? Jalan-jalan tengah jalan, kita masih duduk balik. Sekarang ni zaman dah hidup dalam alam maya. Kan? Tengah jalan pun masih lagi pegang telefon dan sebagainya. Tiba-tiba jatuh longkang, debu turun. Kan? Oh, ada longkang rupanya. Ada longkang rupanya. Kalau zaman piramid tak apa lah kan. Lompat ayah di depan ada longkang kan. Sebab apa? Sebab ada orang bawa. Sebab ada orang bawa, tarik tangan tu ada longkang. Tapi sekarang ni kita tak mau guna. Bawa tu ada dah, tapi tak mau guna. Kamu tak mau guna petunjuk tu. Akhirnya kita jatuh longkang. Baru ayah ada longkang lah. Itu maksud dia, kita tak mau celek mata kita, tak mau buka penglihatan kita, tak mau buka minda kita, tak mau buka hati kita untuk kita nak lihat petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebab apa? Sebab apa kita kena buka mata kita? Sebab apa kena celek mata kita? Sebab apa? Jadi untuk kita, bila kita hidup ni, sebagai manusia, tak mau jadi manusia yang lalai, tak mau jadi manusia yang sama level dengan haiwan tadi, kita kena buka mata kita sebab kita nak dapatkan sesuatu pengajaran, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah nak cerita kepada kita, nak habaq, nak bagi ilmu kepada kita. Jadi Allah Ta'ala kata, Qul siru fil ard, fanzuru kaifa bada'a khalqa summa yunshi'ul khalq, summa yunshi'un nas'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-20. Allah sebut siru fil ard, jalanlah di atas muka bumi. Fanzur kaifa bada'a khalq. Tengok macam mana Allah Taala mulakan, menjadikan ciptaan dia. Allah Ta'ala jadikan kita kemudian nas'atal akhirah. Kemudian dia nak jadikan kehidupan yang lain pula. Diciptakan yang lain pula. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk semuanya. Maksudnya, kita kena jalan atas bumi ni, kita kena buka mata kita, tengok macam mana Allah ciptakan ayat ni. Mufassirin As-Sa'di menjelaskan dan ceritanya, mentafsirkan pasal ayat ni. Dia cerita sini ayat ni. Kita kena tengok kaifa bada'a, fanzur kaifa bada'a khalqa summa yanshi'u nas'atal akhirah. Ini apa? Waktu sembahyang ni. Waktu syuruk nah. Waktu sembahyang syuruk. Okey. Kalau waktu maghrib kena berhenti waktu sembahyang azan kan. Tu dia kadang-kadang duk teringat. Okey. Ulama menafsirkan ayat ni, maksudnya ada ulama yang tafsirkan ayat ni ceritakan tentang manusia ni, tentang tidur. Tidur. Bagaimana kita kena tengok macam mana kita tidur. Kita nak tengok kehidupan kita tidur. Manusia ni pada waktu malam dia akan tidur. Tidur tu disebut sebagai mati sementara. Asal dia kata tidur ni adalah sebagai mati sementara. Tidur malam tidur kita mati. Kita nak tengok macam mana Allah Ta'ala jadikan manusia hidup kembali kan. Macam mana Allah Ta'ala mampu boleh hidupkan kita balik. Itu satu contoh yang simple ialah kita tidur. Mati kita mati, hidup kita. Bila kita tidur kita mati. Mati dengan roh kita tak ada. Jasad kita dengan roh kita sudah berpisah buat sementara waktu. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan kita kembali dengan kita jagakan kita waktu lepas tidur. Jaga kita balik. Daripada situ kita tengok, kena perhatikan Allah Ta'ala mampu. Mampu matikan kita dan hidupkan kita kembali. Kita boleh tengok, alhamdulillah. Jadi kita bangkit tidur. Bila bangkit tidur, kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama atmatana wa ilaihin nusyur. Kan? Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita mati, kemudian hidup balik. Kan? Kita diberikan nafas oleh Allah SWT. Diberikan roh, dikembalikan roh kita. Kan?
Roh kita, walau mati itu bukanlah mati betul-betul. Bukanlah mati yang sebenar matinya. Mati yang boleh hidup semula. Tapi kita kena ingatlah. Kan? Walaupun mati tu, nak tidur tu kena ingatlah. Kan? Sebut orang mati, nak tidur tu kena ingat dah masa kita nak mati. Nak tidur tu, nak kena ingat dah mati. Sebab tu Nabi suruh kita, sebelum nak tidur tu kita kena ingat dosa, muhasabah dosa kita dulu. Muhasabah dosa kita. Muhasabah kita dosa kita terhadap diri kita, muhasabah dosa kita dengan Allah Subhanahu taala, muhasabah dosa kita dengan jiran-jiran kita. Kita kena muhasabah, kemudian kita memaafkan semua orang sekeliling kita. Memaafkan semua orang sekeliling kita dan kita berazam untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan tadi. Itu. Itu perkara-perkara tersebut boleh menyebabkan kita, bila kita tidur tu boleh menyebabkan kita rasa senang. Kita bangkit esok pun kita akan rasa tenang balik. Kita mati ni, kita ikut kita mati, nak mati ni. Tak nak mati, kemudian nak hidup balik. Nak hidup balik, bila kita hidup balik, tak alhamdulillah, leganya aku. Leganya aku hidup balik. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila kita celak mata, bila kita celak mata, ini saya sembang tentang celak mata. Celak mata lagi. Celak mata. Yang rasa mengantuk, celak mata tengok. Celak tengok. Celak mata, kita tengok pula sekali. Apa sebabnya kita celak mata? Mengapa kita celak mata ni? Ada di kalangan manusia. Ada di kalangan kita ni suka. Suka yang bila kita boleh mendapatkan satu perkara, satu berita ni, kita boleh mencelakkan mata orang lain dan kita rasa syok dengan diri kita. Hari ni, zaman cyber, zaman teknologi canggih, zaman maklumat di hujung jari, kan? Zaman maklumat di hujung jari. Kita akan berusaha untuk menarik perhatian manusia. Berusaha untuk menjadikan apa yang kita ada, manusia akan rasa suka pada kita. Menggunakan teknologi ada, menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada, supaya kita rasa akan diberi perhatian oleh orang sekeliling. Jadi akan berlakulah perkara-perkara kadang-kadang benda-benda yang tidak diingini, tidak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita benda yang tak sepatutnya. Gunakan media-media sosial untuk menyebar perkara-perkara yang tidak sebenarnya, tidak sepatutnya, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita palsu. Itu tujuan apa? Tujuan apa benda tu? Tujuan dia untuk kita nak menonjolkan diri kita. Banyak orang. Banyak orang tu. Nak tengok bila dapat satu perkara benda-benda yang baru. Baru, dia akan nak tunjuk. Ini aku baru dapat. Ini aku baru dapat. Ini. Benda-benda yang negatif. Benda-benda yang negatif yang mencelakkan mata orang. Benda ini benda yang negatif. Dia cerita juga benda yang negatif. Benda-benda yang tak sepatutnya. Bila nampak dapat satu perkara, dia nak celakkan orang supaya dia melihatkan diri dia dengan menyebarkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi berlakulah fitnah berluar-luasa. Yang tidak sepatutnya berlaku. Dan akhirnya berlakulah pertelingkahan. Berlakulah pergaduhan dan sebagainya. Bermasa muka. Ini perkara-perkara yang perlu kita hindari. Daripada yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan murka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya. Yang seterusnya, apa perlunya? Kenapa kita kena celak mata? Celak mata ni bermaksud kita kena ambil peduli. Ambil peduli. Ini segi positif kita ambil peduli. Ambil peduli celak mata kita tentang keadaan diri kita. Sejauh mana kita dapat sebaiknya tentang diri kita. Muhasabah diri kita sendiri. Yang kedua, kita kena celak mata kita. Kena tengok sekeliling kita. Tengok jiran kita, masyarakat kita, anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tengok dari kita, qu anfusakum, pelihara diri kamu. Jaga diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Buka mata kita, celak mata kita, tengok sekeliling kita, tengok diri kamu sendiri, ahli kamu, dia keluarga kamu, jauhilah daripada api neraka. Ini perkara yang asas yang perlu kita tahu. Ini perkara yang perlu mula-mula sekali. Ibda' binafsik. Mulakan dengan diri kita. Tengok diri kita. Suluh diri kita.
Di manakah kelemahan kita? Di manakah kekuatan kita? Di manakah anak-anak kita? Di manakah keluarga kita? Kan? Kita bangkit subuh pagi ni. Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Bangkit pagi ni, kita jaga-jaga. Kita buka mata, kita sebut Alhamdulillah. Kita main subuh. Main sembahyang subuh. Kan? Bagi yang main sembahyang subuh, Alhamdulillah lah. Bagi yang boleh datang bersama kita ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Dan kita lihat pula macam mana keluarga kita. Ada kita nak main tadi? Adakah kita nak main sembahyang subuh tadi? Kita lakukan tanggungjawab kita terhadap keluarga kita. Ajak gerak anak-anak kita supaya bangun sembahyang subuh. Ini perkara pertama. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kita daripada api neraka. Jauhi diri kita daripada api neraka dan juga keluarga kita daripada api neraka. Kemudian kita juga kena ambil peduli tentang masyarakat. Ini benda yang penting juga. Tentang masyarakat sekeliling kita kena ambil tahu. Man lam yahtamma bi amri muslim falaysa minhu. Siapa yang tidak ambil peduli dengan keurusan orang-orang muslim, sahabat orang-orang seagama kita, falaysa minhu. Kita bukan dari kalangan golongan mereka. Kita bukan golongan. Nabi kata. Sebagai orang Islam kena ambil tahu. Kena ambil peduli tentang orang Islam. Apa yang berlaku di dalam negara kita? Apa yang berlaku pada keadaan kita hari ini? Apakah isu-isu yang ada pada diri kita, pada negara kita ni? Kena ambil tahu. Kita jangan ambil tahu, tak apa. Kita kata tak apa lah. Man. Apa yang jadi pun tak apa. Aku boleh hidup, boleh makan. Apa tak kisah. Kita buat habis mundi. Kita buat habis musim mundi. Kan? Musim pilihan raya. PRU. 15. Kan? Ada yang tak keluar ngundi. Abang cerita juga. Kan? Ada yang tak keluar ngundi. Lebih-lebih lagi kita di kawasan Parlimen Padang Serai. Kan? Pilihan raya berlaku peringkat pertama. Kita nak ngundi, tiba-tiba tak jadi ngundi. Kan? Kerana Allah Ta'ala cuba kita dengan kematian salah seorang daripada calon. Kita terpaksa tangguh. Jadi kita tak mengundi. Kita tak mengundi lagi. Orang lain mengundi dah. Kan? Kemudian berlakulah pemilihan dan dipilih Perdana Menteri dan sebagainya. Ya, ada juga kemudian berlaku pilihan raya di Padang Serai. Ada yang tak main pilihan raya, tak masuk pilihan raya. Tak mau main pengundi. Sebab apa? Dia dah ada pilihan raya, cukup dah. Dah tahu dah siapa Perdana Menteri. Dah tahu dah. Jadi tak mau peduli. Tak payah biar pilih. Kan? Siapa Perdana Menteri pun sekarang kita dah ada Perdana Menteri lah. Kan? Kita harap, kita doa-doakan supaya Malaysia tak aman. Tak payah main undi. Tak mau main undi. Kita kena ingat. Mengundi itulah merupakan satu tanggungjawab, satu kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, pertama sebagai rakyat Malaysia, mengundi itu merupakan perkara yang dah wajib dah. Perkara yang wajib kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia kena mengundi. Yang pertama. Yang kedua sebagai orang Islam. Ya, orang Islam nak kena kewajipannya adalah nak kena pilih. Nak kena pilih pemimpin. Kan? Jadi kita tak keluar mengundi, maksudnya kita tak tunaikan tanggungjawab kita untuk nak memilih pemimpin. Nabi kata kalau kita berjalan dalam satu kumpulan lebih dari 3 orang, kena lantik satu wajib kita kena lantik seorang ketua. Kan? Kita kena lantik seorang ketua. Jadi dalam negara kita ni kita sudah ada satu negara bukan 3 orang. Kan dah ada lebih pada 20 juta. Kan, lebih dari 20 juta orang. Jadi bukan ada 3 orang dah. Jadi wajib kita kena pilih seorang pemimpin. Seorang pemimpin untuk nak jaga negara kita ni. Jadi wajib bagi kita, menjadi kewajipan kita kan untuk kita nak keluar undi. Andai kita tak keluar undi, kita seorang tak cukup seorang aja. Kan, tak cukup seorang je, tiba-tiba kira tak cukup seorang. Kan, dengan sebab kita seorang ni, negara kita ni akan jatuh pada andai kata jatuh kepada orang yang tak sepatutnya. Andai kata jatuh kepada orang sepatutnya. Dengan sebab apa? Sebab kita seorang. Kira-kira tak cukup seorang. Jadi seorang kita tu bertanggungjawab ke atas undi tersebut. Kan? Macam duit lah juga. Di bank tak cukup seduit je. Tak cukup seduit je. Duit tak cukup seduit je. Lagi 100. Bank akan reject. Oh, tak cukup je. Seduit. Nak saya nak seduit. Seduit payah cari lah ni.
Ha? Nak sedia payah. Macam orang tu. Tak cukup undi tak satu tengok undi. Nak cari seorang, macam mana nak cari seorang ni? Payah cari. Itu kita kena ambil peranan. Kena ambil peranan. Muslimin, muslimat yang mati Allah. Sebab kau apa je lewat dah. Sikit lagi, 7.5. Ada lagi 35 saat. Okey. Jadi di sini kita nampak, kita kena fikir, kena buka mata kita, ambil peduli kita, kena rasa tanggungjawab atas diri kita. Tanggungjawab atas diri kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita. Kena bantu masyarakat kita, kena bantu sesama muslim. Nabi kata unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah sahabat kamu yang zaliman aw mazluman. Bantulah kamu yang buat zalim, yang buat jahat, aw mazluman, ataupun yang diinayah. Sahabat kata, kami tahu sahabat Rasulullah nak bantu kawan-kawan kami yang kena naya, orang yang buat zalim kami tahu nak bantu macam mana, kan? Orang yang kena zalim kita tahu nak buat macam mana, pergi dekat dia kita lempang sebiji, faham tahu hang buat naya kat orang, kan? Hang buat jahat kat orang. Tapi macam mana nak bantu sahabat kita ni yang buat naya kat orang ni? Kan macam mana kita nak tolong orang kita, kawan-kawan kita yang buat naya kat orang ni? Itu menjadi satu persoalan sahabat. Jadi kena bantu dengan apa? Dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bantu dengan kita beri nasihat, bantu dengan kita beri pengajaran kepada dia. Bantu dengan bagi pengajaran, bantu dengan kita bagi nasihat. Kan? Supaya dengan cara kita beri pengajaran dia, pengajaran ada benda yang ada macam jenis pula. Ada pengajaran yang sah, ada setengah orang tu dia kena bagi pengajaran yang kasar. Kan? Bagi dia ingat dia macam kita tadi, tak kena, dia tak tergadah, kan? Tak kena peringat, dia tidak akan ingat. Bantu dia. Contoh macam pelihara ni, kita bantu je lah kawan-kawan kita yang tak sedap. Kita bantu dengan bagi undi dan sebagainya. Kawan kita yang buat zalim, yang buat jahat pada orang, kan? Kita boleh bantu dia dengan, kita beri peringat ke depan, belakang-belakang ni, kan? Hang dia buat ni, hang buat zalim ke orang ni. Hang buat jahat ke orang ni, kan? Ada cara juga. Ada cara orang boleh nasihat dia pelan-pelan. Ni hang buat jahat ke orang ni, cik. Jangan nak buat jahat ke orang. Tak baik. Ada yang macam tu. Ada yang orang jenis tak ada macam tu. Kena fikir buang sekali tu. Itu dia baru ingat. Ada macam jenis. Itu kena pandai-pandai kita lah, kan. Baru buang sekali belakang tu. Baru dia celak mata. Kan. Kawan-kawan kita lena-lena buat kan. Dia buang. Oi. Jangan. Baru dia jaga. Tu janganlah buat tu. Nak cakap riuh lah masjid kita lah. Jadi itu. Dan jadi sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi masa dijanjikan sudah tiba. Pukul 7.30. Jadi saya minta maaf. Saya minta maaf andainya pagi ni saya tidak mampu mencelakkan mata sahabat-sahabat, kan? Bagi saya rasa itulah sekadar yang saya mampu untuk nak mencelakkan mata kita pagi ini, untuk kita lihat dalam diri kita sejauh mana kita boleh melihat sekeliling, melihat diri kita sendiri, lihat jiran-jiran kita, lihat anak-anak kita, dan lihat suasana kita hari ini, suasana negara kita hari ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita sama-sama hari ini ingat balik, tengok balik keadaan kita hari ini. Jadi satu isu hari ini, sebelum kita satu isu hari ini, semalam kita tengok isu tentang, bila isu sikit sebelum kita berhenti, isu tentang pendidikan negara kita, kan, negara kita. Allah Nabi sebut la hasada illa fi isnaini rajulun atahu Allah malan fasalatu ala halakatihi wa rajulun atahu Allah hikmata. Lupa dah matanya. Yang bermaksud tidak la hasada, dalam dalam hidup pada manusia ni tidak ada hasad melainkan dua perkara. Pertama, lelaki yang Allah Taala berikan harta benda dia dan dia berinfak pada jalan Allah. Infak pada jalan Allah. Berinfak kita bagi harta benda kita ke jalan Allah, dermakan harta kita ke jalan Allah. Dermakan harta kita ke jalan Allah. Supaya harta-harta kita itu mengalir. Tengok orang kaya, kita rasa nak kaya juga, kita akan buat kebaikan. Kita akan nak bersaing dengan orang-orang yang kaya tadi, supaya kita kaya, kita dapat dermakan harta kita jalan Allah. Untuk kita dermakan, buat benda-benda, buat perkara-perkara yang faedah, berjihad jalan Allah. Kita kena berusaha untuk menjadi orang berjaya. Kita di Padang Serai ini, kita sedang membina semiti
Smiti Ibn Khaldun, Smiti di Sungai Limau. Jadi ustaz saya rasa percaya Ustaz Syarudin selalu meminta minta layu sumbangan. Jadi sahabat-sahabat, saya tak buat tabung, cuma saya nak tolong war-warkan supaya kita infak, cuba bantu-bantulah kita sini. Bantu-bantu kita di Sebenar Serai ini, kita nak wujudkan satu pusat pendidikan di Sungai Limau, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan infak sahabat-sahabat, kita berusaha untuk jadi orang yang berlumba-lumba untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, seorang lelaki yang ada ilmu, dan dia kena berasa jealous, berasa cemburu dengan kawan dia, untuk dia menuntut ilmu juga. Menuntut ilmu, dia berusaha untuk dia dapat menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita nak bina pusat pengajian ni supaya kita dapat nak menyampaikan, menyebarluaskan ilmu kita kepada ilmu Allah SWT kepada orang lain semua. Jadi hari ini isu dia hari ini sekarang pasti ataupun semua pusat pendidikan prasekolah pasti ini sekarang ni dia telah menjadi satu buah mulut di kalangan semua orang. Pasti seriti dan sebagainya menjadi satu pusat pendidikan yang berjaya mendidik masyarakat, menjadi masyarakat yang celik akhlak dia, yang celik Al-Quran dia, dan celik politik dia. Sampai hari ini ada satu isu nak minta supaya serita pasti ni dan juga pusat pendidikan Islam ni di bawah gerakan Islam ni nak minta didaftarkan di bawah kerajaan Malaysia. Wallahualam, kita tak tahu apa kebaikan dia dan apa keburukan. Jadi kita nampak ni maksud dia nak habang apa? Nak habang, dia kata pusat pendidikan Islam, pusat prasekolah yang di bawah Smiti, Seriti ni telah menjadi satu perhatian, menjadi satu perkara yang telah jadi isu negara. Sebab apa? Sebab kita baik. Kita ni baik. Kita lebih baik daripada orang lain. Dan dapat menghasilkan generasi-generasi yang celik sebagai celik Al-Quran, celik akidah, celik politik, celik semua. Jadi hari ini alhamdulillah anak muda ni hasil daripada Seriti, Smiti pasti ini akan menghasilkan cendekiawan orang-orang yang cerdik, orang yang hebat. Orang hebat. Jadi kita berkat bantu insya-Allah lah. Jadi itu minta mohon di rayuan saya daripada sahabat-sahabat untuk kita berkat bantu Smiti dan Seriti, utamanya seperti kita tadi yang akan kita adakan, kita sedang kita bangunkan di Sungai Limau, insya-Allah. Mudah-mudahan apa hasil harta benda kita yang kita infakkan itu menjadi bukti di depan Allah SWT untuk kita dapat meraih keredaan Allah SWT. Akhir kata, minta maaf ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian atau tak sampai maksud. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا في الإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإمام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل جعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. واسق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dua hari ya, 2 hari.